Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah malam ini yang merupakan pembelajaran kita ulang kaji sinopsis 30 juzuk, yang mana kita akan memulakan perbincangan tentang juzuk yang ke-20, yang mana alhamdulillah juzuk yang ke-19 kita telah sempurnakan pada hari Jumaat yang lalu. Jadi malam ni adalah malam bahagian pertama juzuk yang ke-20. Okay. Malam ini kita tidak akan menyebutkan keseluruhan juzuk yang ke-20, yang mana juzuk yang ke-20 bahagian yang kedua, insya-Allah esok Selasa malam Rabu kita akan masuk kepada bahagian yang kedua, juzuk yang ke-20. Jadi malam ni kita tidak lama, insya-Allah lebih kurang dalam setengah jam ataupun 35 atau 40 minit sahaja, kerana saya perlu bergegas kembali semula ke Kuala Lumpur. Jadi sekarang saya berada di utara. Jadi kita mulakan dengan membuat ulang kaji surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-20. Nota malam ni insya-Allah nanti saya akan gabung sekali dengan juzuk yang ke-20 secara penuh. Insya-Allah saya akan edarkan pada esok insya-Allah. Baik, juzuk yang ke-20 ini, kalau tuan-tuan ada mushaf, tuan-tuan rujuk di dalam Al-Quranul Karim, terdiri daripada 3 surah. Yang pertama adalah surah semut, iaitu surah An-Namli, surah yang ke-27, bermula daripada ayat yang ke-56 sehingga ayat yang terakhir ke-93. Okay, ini bermakna ayat yang pertama sehingga ayat nombor 55 surah An-Namli ini telah pun kita bincangkan pada juzuk yang ke-19. Ayat-ayat ini tuan-tuan boleh lihat pada muka surat 382 sehinggalah muka surat 385. Jadi kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, dah boleh buka awal-awal muka surat ini, kerana kita akan melihat perincian kepada surah semut pada malam ini. Surah yang kedua adalah surah kisah-kisah, iaitu surah Al-Qasas, surah yang ke-28 susunan di dalam Al-Quran, yang kita mengetahui surah Al-Qasas mengandungi 88 ayat. Kesemua surah Al-Qasas ini ia berada pada juzuk yang ke-20, manakala surah yang terakhir sekali dalam juzuk yang ke-20 iaitu surah Laba-Laba, iaitu surah Al-Ankabut. Okey, surah Al-Ankabut ini, tuan-tuan perempuan, mengandungi 66 ayat. Tetapi kalau kita merujuk kepada juzuk yang ke-20, didapati keseluruhan. Bukan keseluruhan lah, kita kata majoriti ayat dalam surah Al-Ankabut ia berada dalam juzuk yang ke-20. Berada pada juzuk yang ke-20, yang mana surah Al-Ankabut mengandungi 66 ayat kesemua sekali. Tetapi 45 ayat dia berada dalam juzuk yang ke-20. Ini bermakna surah Al-Ankabut juga berada dalam boleh kita katakan bahawa perbahasan surah Al-Ankabut
kebanyakannya akan berada pada juzuk yang ke-20. Kenapa saya ulang, kita sebutkan surah Al-Ankabut, kerana surah Al-Ankabut ini dia ada kaitan dengan tema tentang ujian. Nanti insya-Allah Selasa, malam Rabu, malam esok kita akan perincikan lagi keseluruhan surah Al-Ankabut. Malam ini saya mohon maaf kerana tak dapat nak membincangkan ke semua surah dalam juzuk yang ke-20. Jadi bahagian yang pertama malam ini kita hanya akan menghabiskan ayat 56 sampai 93 hanya surah An-Namli, iaitu surah semut. InsyaAllah bahagian kedua nanti kita akan bincangkan surah Al-Qasas dan juga surah Al-Ankabut. Baik, kita terus kepada segmen. Okey, segmen bagi suratul Naml. InsyaAllah besok kita akan ulang kaji tentang pembuka dan penutup bagi juzuk yang ke-20. Jadi surah An-Naml ini, suratul Namli, seperti yang kita tengok tadi bermula ayat 56 sampai 93 ini, kita bahagikan ayat-ayat dalam surah Al-Ankabut ini. Dalam juzuk yang ke-20 kita letakkan 5 ayat yang ke-56 sampailah ayat yang ke-90 pada bahagian yang kedua. Kenapa kita terus masuk kepada bahagian yang kedua? Okey, kerana bahagian yang pertama telah pun kita sebutkan pada juzuk yang ke-19. Jadi tuan-tuan kena ikuti juzuk yang ke-19, pembukaan surah An-Naml, begitu juga bahagian yang pertama dalam suratul Naml. Kalau tuan masih ingat. Okey, bahagian yang pertama suratul Namli ini adalah surah-surah yang Allah memaparkan. Ingat lagi, Allah memaparkan ada 5 kisah para rasul dalam surah semut ini. Dan ayat yang paling panjang dalam surah semut ini adalah kisah Nabi Allah Daud dan kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey, jadi saya tak perlu untuk mengulang kembali kerana waktu yang sangat terhad. Jadi tuan-tuan, sesiapa yang tertinggal ataupun tak sempat mengikuti, boleh lihat pada ulang kaji juzuk yang ke-19. Okey. Apabila kita masuk kepada segmen ayat yang ke-56 sampai 53 ni, pada bahagian yang kedua, ada beberapa ayat dalam surah An-Naml. Bahagian yang kedua ini adalah kisah Nabi Allah Lut alaihi wassalatu wassalam, tetapi saya tidak masukkan di dalam bahagian yang kedua ini kerana kita dah rangkumkan pada bahagian yang pertama pada ayat yang kita sebut sebentar tadi, iaitu ayat nombor 7 sampai 58. 58 ni dia dah ambil 2 ayat dalam juzuk yang ke-20. Sebab juzuk yang ke-20 bermula ayat yang ke-56. Okey, jadi ayat yang ke-54 sampai 58 kisah Nabi Allah Lut. Ini bermakna 2 ayat terakhir, ayat 55, ayat nombor 57. Kita tengok ya. Okey. Jadi ayat yang ke-56, 57, 58, 56, 57, 58. Okey, ada 3 ayat. Juzuk yang ke-20 ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Lut alaihi wassalatu wassalam. Okey, jadi kena rujuk kembali kisah Nabi Allah Daud. Okey, cuma untuk nota ini saya terus masukkan, ambil terus ayat yang ke-59. Saya perincikan dekat sini 59. Okey, ini bermakna kita kena tengoklah ayat 56, 57, 58,
kisah tentang Nabi Allah Lut alaihi wassalatu wassalam. Okey. Jadi bahagian yang kedua ni ambillah daripada ayat 56, walaupun 3 ayat tu tentang kisah Nabi Allah Lut, kita ambil ayat nombor 59 sampai ayat yang ke-90. Kumpulan-kumpulan ayat ni ia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan tema, topik tentang keesaan Allah Azza wa Jalla, ataupun topik dan tema tentang ketuhanan, tentang al-ilahiyat. Kalau tuan masih ingat, kita berulang kali pernah menyebutkan bahawasanya kalau surah yang ini dia surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Hijrah, pasti surah-surah itu akan memberikan penekanan, akan memberikan pengukuhan tentang 3 topik besar tentang berkaitan dengan rukun iman, tentang ketuhanan, tentang kerasulan, tentang hari kiamat. Dan bahagian yang kedua, surah Semud ini, dia memberikan tumpuan kepada ketuhanan, dan ada sedikit ayat Allah masukkan tentang hari kiamat. Jadi kalau kita tengok tajuk besar dia adalah dalil-dalil. Maksudnya bukti-bukti, hujah yang menunjukkan bahawasanya Allah ini adalah merupakan satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tiada Tuhan-Tuhan lain yang layak disembah. Okey, oleh kerana itu dalam kumpulan ayat ini kita akan jumpa Allah nak mengukuhkan keesaannya, dalam masa yang sama Allah membantah mana-mana kesyirikan yang berlaku. Okey, bagaimana? Okey, menariknya cara Allah mengukuhkan keesaannya, cara Allah membantah mana-mana manusia yang menyekutukan Allah, Allah datangkan dalam bentuk persoalan. Tengok di sini, perhatikan baik-baik. Allah datangkan menggunakan pendekatan Allah bertanya. Persoalan Allah bertanya, tapi dekat soalan itu sebenarnya ia berkaitan dengan Allah minta mereka berfikir, lepas tu mereka kena membuat perbandingan. Perbandingan ni maksudnya fikir tentang apa? Fikir tentang kekuasaan Allah. Lepas tu mereka kena membandingkan antara Allah dengan sekutu-sekutu yang mereka telah jadikan itu sebagai sembahan yang sama seperti Allah. So Allah, cara dia nak mengukuhkan keesaannya, Allah mendatangkan dalam bentuk persoalan. Persoalan itu dia akan merujuk kepada berfikir dan membuat perbandingan. Okey, kalau tuan-tuan rujuk dalam kumpulan ayat 59 sampai 66, kalau tuan-tuan ada Quran terjemahan, okey, tuan-tuan boleh dapati pada muka surat 382 sehingga muka surat 383, tuan-tuan akan jumpa persoalan tu bentuknya macam mana. Tuan-tuan akan jumpa bermula daripada ayat nombor 60, tuan-tuan akan jumpa berbentuk soalan yang berbentuk bunyi ayat dia begini. Depannya ada bunyi ayatnya adalah amman. Diulang berkali-kali kalimah amman. 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 Tuan-tuan akan jumpa berulang kali Allah ulangi bentuk persoalan amman. 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 Okey, amman. Amman tu apa? Amman ini adalah persoalan berbentuk siapakah? So Allah bertanya pada mereka, siapakah? Okey, dekat soalan siapakah tu, Allah selitkan tentang kekuasaannya. Okey, contoh ya.
Kita ambil ayat nombor 60. Saya mohon maaf kerana tak dapat nak masukkan dalam nota. Waktu tu kita kena rujuk dalam Quran. Okay, nanti buka. Cari perkataan depan dia ada amman bermula ayat nombor 60. Okay. Contoh ayat 60 Allah bertanya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman khalaqas samawati wal arda. Okay, Allah bertanya soalan begini. Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Allah bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik ini, supaya mereka berfikir. Allah tanya, siapakah yang ciptakan langit dan bumi itu? Lepas tu yang telah menurunkan kepada kamu air hujan dari langit? So Allah tanya pada mereka, siapa lagi? Maksudnya Allah tanya, siapa yang ciptakan langit dan bumi, turunkan air hujan? Lepas tu dekat hujung daripada persoalan itu, Allah membuat perbandingan. Allah kata apa? Ilahum ma'allah. Kita akan jumpa dekat ayat-ayat tersebut, dia ada kalimah ni. Kita akan jumpa, ni, kita akan jumpa pengulangan, ya, pengulangan bentuk perbandingan. Allah kata, ilahum ma'allah. Allah. So, ilahum ma'allah ni maksud dia apa? Adakah sebarang Tuhan lain bersama-sama Allah? Mula-mula tadi Allah tanya, ingat. Allah bertanya depan kalimahnya ada apa? Bermula ayat nombor 60. Lepas tu siapa ada Quran, dia cepat-cepat dia cari ayat 60. Jumpa perkataan amman. Okey, ayat nombor 61, dia jumpa depan ayatnya amman. Ayat nombor 62, amman. Ayat nombor 63, amman. Setiap ayat yang Allah bertanya tu, Allah Ta'ala akan tutup pada hujung soalan tu dengan Allah Ta'ala tanya, Ailahum ma'allah? Adakah sebarang Tuhan lain bersama-sama dengan Allah? Okey, yang ini, perbandingan bentuk seperti ini, dia ulang surah yang paling banyak. Allah Ta'ala sebut kalimah ini di dalam surah Lebah. Cuba kita fikirkan, cari jawapan, kan hikmah dia. Kenapa Allah tak sebut Ailahum ma'allah ni banyak pada surah lain? Kenapa dipilih dalam surah semut? Mesti ada sebab dia. Okey. Jadi ada perkaitan lah dengan kekuasaan dengan semut yang Allah ciptakan kecil tetapi boleh didengari oleh Nabi Allah Sulaiman dan sebagainya. Jadi ada 5 kali Allah ulang. Jadi kita nak tengok dekat ayat mana? Pada ayat nombor 60, 61, 62, 63 dan ayat nombor 65. Kalau kita cari, kita akan jumpa. Kejap, ayat nombor 60. Oh, maka saya dia sampai 60. Okay. Dia tidak ada 65. Dia ada dekat ayat ni. Saya betulkan. Dia dekat ayat nombor 60 ada. Kita tengok. Ayat nombor 61 ada. Dekat ayat nombor 62 pun ada. Dekat ayat nombor 63 pun ada. Lepas tu saya tersalah ni. Bukan 65 ni. Dia 64. Kejap ya. Saya buat pembetulan dekat sini sekejap. Izinkan saya betulkan. Okey. Dia dekat ayat ini. Okey. Dia dekat ayat yang keempat. Ya. Okey, kita jumpa ayat nombor 64. Okey. Kemudian tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sikit lagi. Okey. Dalam kumpulan ayat yang berikutnya, dekat ayat nombor 8, dekat ayat nombor 67 sampai 79 ni, kita akan jumpa Allah menyebutkan 2 kesesatan orang Arab musyrikin. Lepas tu Allah mendatangkan 9 bantahan. Ada 2 kesesatan
Tapi Allah membantah dengan 9 bantahan. Kalau kesesatan yang pertama, Allah bantah dengan 2 bantahan. Kesesatan yang kedua, Allah bantah dengan 7 bantahan. Jadi, nak tahu 2 kesesatan apa dan nak tahu 9 bantahan tu apa, kita kena rujuk ayat 67 sampai ayat nombor 79. Okey, mudahnya, kesesatan yang pertama, dia berada pada ayat nombor 67. Peingkaran tentang hari kebangkitan selepas okey, mohon maaf tuan-puan ya, talian terputus sekejap tadi. Okey. Saya sambung sedikit lagi. Okey. Seperti saya sebut tadi tuan-tuan ya, jadi kalau kita nak tahu kesesatan yang pertama dia duduk pada ayat nombor 67. Kesesatan yang kedua kita kena tengok pada ayat nombor 71. Okey. Kemudian dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala dalam kumpulan ayat ni, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan beberapa pesanan-pesanan yang ada kaitan dengan dakwah. Walaupun begini, walaupun ada orang mengingkari dengan 2 kesesatan, walaupun Allah nak membantah dengan Allah memberitahu hujah-hujahnya kan, tetapi Allah tetap memberi pesanan dalam dakwah ni kena buat apa. Kalau orang tolak, orang menyesatkan, orang berpaling, orang mengingkari, so kena buat apa? Tindakan tu apa? Kita boleh temui pada ayat nombor 80 sampai ayat nombor 81. Antara pesanan dekat ayat nombor 80 tu, Allah meminta supaya bertawakal kepada dia. Biarlah orang nak cakap apa, biarlah orang tolak, serahkan kepada Allah. Itu ayat nombor 80. Jadi nak tahu pesanan yang lain, kena tengoklah pada ayat yang ke-80 sehingga nombor 81. Tapi sekurang-kurangnya tuan tahu dia punya, yang paling penting dekat sini, dia punya intisari dia apa? Pesanan dakwah. Itu kena ingat yang tu. Okey. Kemudian dekat ayat 82 sampai 90 ni, Allah membawa kepada satu tanda besar kiamat. Daripada 10 tanda tu ada satu tanda besar kiamat. Bermula ayat nombor 82. Jadi kita kena tengok. 82 tu tentang apa? Tentang kemunculan satu binatang yang besar yang akan keluar daripada bumi dan dia boleh berkata-kata. Ini satu tanda besar kiamat. Kita boleh tengok pada ayat nombor 82. Lepas tu, Allah Ta'ala kemukakan macam mana kiamat tu akan berlaku permulaan dia. Ini kita tengok dekat permulaan kiamat. Permulaan kiamat ni sebenarnya dia kaitan dengan tiupan sangkakala dan berlakunya kemusnahan gunung ganang. Kita kena tengok. Yang paling penting kita kena tahu ni, dia punya intisari dia. Satu tanda besar kiamat daripada 10 tanda. Satu tu adalah, kena tengok ayat 82. Lepas tu sambung lagi pasal permulaan macam mana berlakunya kiamat. Lepas tu, kita tak akan jumpa Allah cerita. Kalau orang beriman, macam mana? Kalau orang yang kafir, bagaimana? Tapi paling penting kita kena tengok 3 topik ni lah. Ini topik 1. Tengok baik-baik. Ini topik yang kedua. Permulaan kiamat ni maksudnya apa? Macam mana kalau kiamat tu jadi, akan jadi apa? Lepas tu, dah kiamat tu dah jadi, macam mana keadaan manusia? Ni topik yang ketiga. Kena perhatikan baik-baik. Jadi kena perincikanlah dekat ayat nombor 82 sampai 90.
Okay. Dah selesai tentang ayat-ayat ini yang mewakili bahagian yang kedua, maka kita pergi kepada bahagian yang penutupan. Jadi ayat 91 sampai 93, 91, 92, 93. Tiga ayat ni kita jadikan ia sebagai penutup bagi surah Semut. Okey. Penutup surah Semut ini Allah menutup dengan memberikan penekanan. Ini ada kaitan dengan tujuan surah Semut. Masih ingat lagi pada juzuk yang ke-19, surah Semut ni tentang apa? Adalah tentang Allah Ta'ala, dan surah-surah Naml ni kita masih ingat, adalah surah yang Allah mengajak kepada manusia supaya mengesakan dia, beriman dan mengesakan Allah Azza wa Jalla. Jadi penutup surah ini, tengok ayat 91 sampai 93, ia adalah tanggungjawab manusia kepada Allah. Lepas tu Allah Ta'ala letakkan pada penghujung ayat mengingatkan tentang keesaannya melalui kekuasaannya. Jadi kalau kita tengok, saya sebutkan satu contoh ayat. Kita tengok ayat 91, kita akan dapati ayat ini memang jelas menunjukkan ni dah penutup, nak masuk penutup dah surah Semut. Kita akan mendapati Allah perintah kepada Nabi SAW apa? Allah perintahkan, innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldatil ladzi harramaha. Okay, terjemahan ayatnya Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, aku hanya diperintahkan supaya menyembah Allah, Tuhan negeri ini. Negeri maksudnya Makkah, yang telah menjadikan, Allah telah menjadikan dia suci lagi dihormati, dan yang menguasai segala-galanya, dan aku perintahkan supaya tetap menjadi orang yang Islam buat selama-lamanya. Jadi kita dapati penutup surah Semut ini ditutup dengan perintah apa? An a'budu rabb hadhihi baldati, iaitu menyembah, beribadat kepada Tuhan Mekah. Tuhan Allah yang telah menjadikan bumi Mekah ini mulia, menjadi tanah haram sampailah bila-bila. Lepas tu ayat terakhir sekali 93, Allah meminta kepada Nabi SAW untuk mensyukuri akan segala kurniaan Allah dengan memuji dia, wa qulil hamdulillah, segala puji bagi Allah. Sayurikum ayatih, dia akan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya, fata'rifunaha, supaya kamu dapat mengetahuinya. Ayat ini Allah mengatakan tak apa, nanti mereka akan tahu akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah akan lihatkan dan mereka akan mengetahui. Dan Allah pesan, وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, dan Allah Ta'ala tak pernah terlepas pandang terhadap segala apa yang kamu lakukan. Allah bagi tahu, Allah ni dia tak pernah lalai terhadap segala apa yang kamu lakukan. Ini sebenarnya dikaitkan dengan apa ni penutup ni? Dikaitkan dengan pengetahuan, keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kaitan tak dengan semut yang kecil? Allah sendiri pun tidak pernah terlepas menjaga, menguruskan semut-semutnya yang kecil, sehingga kan Allah bagi kekuasaan Allah, Allah beri kurniaan kepada Nabi Sulaiman untuk dia mendengar ucapan Ratu Semut yang memerintahkan semut-semut lain supaya apa? Hati-hati masuk ke dalam sarang, sebab Sulaiman dengan tentera-tenteranya datang. Jadi kalau kita tengok penutup ni, kita nampak sebenarnya perkaitan dengan nama surah Semut itu. Tetapi kita juga telah mempelajari, ingat, kita telah katakan pada juzuk yang ke-19 tempoh hari, watak Nabi Daud dengan watak Nabi Sulaiman ini manusia yang macam mana? Yang mereka mendapat kekuasaan. Banyak kurniaan Allah bagi kepada mereka, tetapi mereka tetap mengesakan Allah dan mereka mensyukuri di atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi apa yang mereka dapat tu, kelebihan Sulaiman. Siapa yang beri? Jawapan ialah kurniaan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi surah Semut ini, kalau kita ambil kembali tujuan surah Semut yang telah kita bincang pada juzuk yang ke-19 yang lalu, kita ulang kembali. Surah Semut ini surah yang menyuruh manusia supaya beriman, syukur kepada Allah dengan mengesahkan dia. Baik, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Itu saja yang dapat saya kongsikan pengisian untuk malam ni. Jadi saya tak boleh meneruskan lagi lanjutan waktu kerana saya perlu bergegas. Saya bergegas kerana saya terikat dengan tiket bas sebenarnya 10. Jadi saya perlu ke tempat yang sepatutnya. Jadi insya-Allah tuan-puan, kita jumpa insya-Allah esok malam bahagian yang kedua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.